أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah diberi kesempatan dan ruang untuk solat maghrib berjemaah pada malam ini, dan kita duduk sambung pengajian hadis Imam Al-Ghumariyah pada hadis yang ke-8. Hari itu baru kita bagi bunga-bunga dia, baru kita bicara tentang tajuk dia. Jadi pada malam ini insya-Allah kita cuba fahamkan sekadar kemampuan saya berkaitan dengan hadis yang bertajuk tubuh yang diharamkan daripada syurga. Syurga tak mau manusia jenis perangai lagu ni, sebab syurga itu bersih, syurga itu mulia. Mana mungkin tempat yang mulia di dalam isinya itu ada manusia yang ingkar akan arahan Allah, akan ada manusia yang kotor di sisi Allah. An Abi Bakr radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام
rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa ghairuhuma wa huwa hadis hasan. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Hadis pada malam ini diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu seorang sahabat yang tidak mungkin lagi dan tidak boleh kita menafikan persahabatan beliau dengan Rasulullah. Sehingga kan kata sebahagian ulama, sesiapa yang menafikan persahabatan antara Abu Bakar dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dikira kufur. Kerana persahabatan, hubungan sahabat itu sendiri diiktiraf oleh Allah dalam Al-Quran surah Taubah. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ketika berlakunya peristiwa hijrah, rasa susah, rasa perit, rasa keperitan, macam-macam ujian Allah bagi. Apabila berkata kepada sahabatnya li sahibihi, Allah meletakkan cok mohor persahabatan antara Sayyiduna Abu Bakar dan juga Nabi kita Muhammad. Ini bermakna Allah mengisytiharkan persahabatan mereka. Sebab itu jika ada golongan yang mengatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi, maka automatik dia itu jatuh kufur kerana ingkar akan ayat Allah. Sayyiduna Abu Bakar, nama sebelum Islam dia Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Apabila Islamnya beliau, maka diletakkan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Dia dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran baginda Nabi SAW. 2 tahun lepas Nabi lahir, maka tahun ni lahirlah Sayyiduna Abu Bakar atau nama IC-nya Abdullah bin Abi Quhafah. Digelar As-Siddiq kerana membenarkan percakapan peristiwa ketika mana Isra dan Mi'raj. Saat mana orang yang tengah huru-hara duk fikir ni, ish biar betul Muhammad ni, betul ke berlaku ni, pi roh saja kot, jasad tapi kot, mimpi saja kot. Saat orang duk kacau bilau, cacau mereba, duk fikir, duk cuba nak nafikan apa hak Nabi cerita, ketika itu datanglah seorang sahabat mengiyakan kenyataan tersebut. Datang seorang sahabat membenarkan cerita tersebut, maka digelar sebagai As-Siddiq, yakni membenarkan. Atau orang bercakap benar. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Maka tuan-tuan sekalian, secara ringkasnya, Sayyidina Abu Bakar dipilih Allah wafat pada usia 63 tahun. Sama siapa Nabi. Wafat pada hari Isnin, sama siapa Nabi. Kemudian pula antara kelebihan lain, makamnya sebelah dengan Nabi. Dan dia adalah pak mertua Nabi. Anaknya tak lain tak bukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Satu-satunya isteri Nabi yang Nabi kahwin dengan dia, dia tu anak dara. Hak lain tu kebanyakan ibu tunggal. Bahkan dia ini disebut sebagai sahabat Nabi. Walaupun Sayyidina Umar juga pak mertua Nabi, Sayyidina Uthman menantu Nabi, Sayyidina Ali menantu Nabi, tapi mereka ini Khulafa Ar-Rasyidin, semua disebut sahabat. Maka sebahagian tuan-tuan guru hurai di sini nak habaq betapa besarnya pertalian yang dinamakan sebagai sahabat. Kawan banyak, semua kawan, kenai nama, kerja tang mana, tinggal tang mana, kawan. Tapi sahabat bukan sekadar itu. Dia boleh kenal saat mana kita lapar.
Dia boleh tolong saat mana kita perlukan bantuan. Bukan ke semua macam tu. Kalau tuan-tuan ada sahabat hak jenis lagu tu, pegang bagi elok-elok. Setakat terasa sikit-sikit tu kelam-kelam sudah dah, tak usah duk panjang cerita. Tak boleh start saya ni sepatutnya tahu ni nama saya dalam nama korban tu. Masjid buka 8, permintaan tinggi sampai 10. Maka masjid tambah lagi 2 ekor. Saya duk harap nama saya ada lah salah sekok hak tambah tu, pasal hak 8 tu tak ada dah. Tiba-tiba kawan baik saya buh nama dia. Saya tak boleh terima, tak saya tak boleh pergi. Rupanya dia tu kawan baik dengan AJK Masjid. AJK Masjid ejah buh nama dia, saya tak ada juga. Saya tak boleh tu. Takat tu lah Ustaz, kira korban lembu tu korban kali dengan petalian sahabatan kami sekali ya. Tu kira pakai haji tu lah. Teruk orang lagu ni. Jenis lagu tu pun duk buat besar cerita. Jaga hubungan sahabat tu. Sayyidina Abu Bakar, dia sanggup mempertaruhkan nyawa dia hanya kerana jaga sayangkan Rasulullah. Saat mana Nabi berjalan, Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Nabi kata, lah pasal apa hang ni? Maka jawab Abu Bakar, wahai Rasulullah, saat mana kita sedang berjalan, aku hirau dan bimbangkan. Saat mana kala musuh berada di hadapan, mereka ingin membunuh kamu, biarlah aku yang terbunuh, bukannya kamu. Saat mana aku duduk di depan, aku bimbang musuh berada di belakang, aku patah belakang balik. Takut musuh nak bunuh kamu, sekurang-kurangnya aku terbunuh, bukan kamu wahai Rasulullah. Punya sayang kat Nabi. Kalau aku mati, no problem. Tapi kalau kamu mati, bagaimana siapa nak sebarkan Islam? Tuan-tuan, bukan hanya sayang Nabi, bahkan sayang agama. Orang dah nak sayang agama pun payah, apatah nak sayang Nabi. Bukan ke semua, tapi kebanyakan. Nak kenal, nak sayang Nabi, kok mana Nabi tak kenal? Suruh senarai anak-anak Nabi tak lepas pi. Kalau cucu tahan cara, Tok Wan pun pening. 8 ke 7, 8 ke 7. Hantam sajalah 8. Tak kena. Tu baru tanya anak Nabi. Belum tanya isteri-isteri Nabi. Belum tanya apa-apa segala dengan Nabi. Saya ada satu buku kecil tu. Cerita semua pasal apa yang ada dengan Nabi. Berapa ekor unta Nabi, berapa ekor kuda Nabi. Dia tulis. Setiap ekor tu ada nama. Ada nama hak paling Nabi sayang datang tu, ada unta, keldai, kuda. Tak usah duk tanya hak tu. Tanya anak Nabi pun tak lepas hati. Tanya sifat wajib bagi Nabi pun teraba-raba duk cari ni. Macam mana nak kenal Nabi, apa tak nak sayang agama? Bagaimana fenomena sekarang ni tuan-tuan? Tak usah duk tanya Nabi. Ulama pun lepas tak kenal. Dah lah tak kenal sepasal. Pi caci maki hamun pula. Saya sebut ni bukan isi masa lapang, pasal saya tak lapang, tapi kena sebut. Baru tak sat abang saya hantar WhatsApp mail satu grup dalam Facebook, grup Tok Guru bohong apa hari ni. Tuan-tuan tak usah masuk grup tu. Punya jahat grup tu. Tujuannya apa? Nak caci cerca tuan-tuan guru kita para alim ulama. Hak dia hantar tadi ni Bogamak Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Apa ayat dia? Nuruddin sampah ni pasal apa? Nuruddin sampah. Maaf cakap lah tuan-tuan, kalau lah tu adik saya cakap so saya pok mampu. Tapi tak apalah, saya tak ada adik, saya lah dah. Mana habaq kata apa? Punya kuah ajak sampai tahap tu. Mereka cari jalan macam mana nak memperjatuhkan para ilmuwan. Saya sebut lagu ni lah. Apabila masyarakat itu jahil, dia sedang mengundang bala daripada Allah. Jenis tak mengaji, jenis tak ambil berat, tak kenal Allah. Sedangkan awal min ma'rifatullah, awal agama ni kenal Allah.
Mu nak semayang, nak buat ibadat, kena Allah, Allah tak kena. Mu ibadat macam mana? Tiba-tiba sebab kamu tak ngaji, nak kena Allah buat mana? Nak boleh semayang macam mana sebab kamu tak ngaji? Tu dah kira lawan Allah. Tu sepasal. Kemudian pula dah jahil tu sepasal, duk pergi cari pasal dengan kekasih dia. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu waris aku. Faham cerita anak dia. Bukan anak tu, faham ni siapa kita lah. Harta saya ni waris saya, nampak hak seorang tu lah. Mana tak anak dia. Waris. Bila kata dekat ulama, seolah-olah kata dekat Rasulullah. Bila kata dekat Rasulullah, seolah-olah kata dekat Allah pasal Nabi, Habibullah, kekasih Allah. Mu jahil, mu jemput bala Allah. Mu kata dekat ulama, mu kelai bagi cepat bala tu turun. Zaman sekarang ni tuan-tuan, tidak ada adab dengan ulama. Dia belum kenal siapa Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari, antara musbid Nusantara. Segala hadis bukan hanya riwayah, dirayah semua dalam kepala dia. Alim kabir tu tuan-tuan, bukan calang-calang manusia. Tapi kita orang awam, bukan kita lah, puak tu lah, duk pergi kata. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, yang takut kepada aku ini di kalangan hamba aku adalah ulama. Tiba-tiba duk pergi peleceh dekat ulama, duk pergi cerca mereka. Yang nanya siapa? Kita. Kita hak tak kata apa pun dekat ulama, maka kalau Allah turun bala, tumpang sekali. Tumpang sekali. Kenapa? Sikap sebahagian daripada manusia yang jahil. Hari itu pakat duk tikai. Rupanya ada makhluk lagu ni. Ingat tak ada dah dengan zaman moden ni. Dia fikir logik akal. Pok akal ni. Akal tak boleh terima. No, kami takkan percaya. Apa dia? Sampailah ni kami duk fikir macam mana Nabi Isra' Mi'raj naik atas pada bumi tanpa ada oksigen. Punya teruk fikir lagu tu. Nak banding Nabi dengan Ham mampu. Ham jalan dekat Lake Garden pun mulut sama anjing dah. Jelis-jelis penat. Tu hang. Ni Nabi kekasih Allah. Number one. Nama Muhammad Allah simpan siap-siap. Padahal jasad Nabi lambat lagi tu. Pasal apa? Special untuk Nabi. Tiba-tiba hang nak fikir lagu tu. Kita bimbang lagu tu lah. Dah mereka tak mau nampak Islam. Mereka suka abang ke mana. Tapi takut bala turun esok ni. Bala turun esok lusa ni. Pasal hak baik pun kena, hak tak baik tambah lagi. No, ni cerita. Tidak ada sayang kepada agama, apatah nak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sampai tahap teratur sayang kat Nabi. Saat mana Nabi berada pada waktu hujung-hujung umur, Nabi sakit, Nabi kata, wahai Abu Bakar, pergilah kamu mengimami solat bersama dengan jemaah. Pergilah wahai Abu Bakar. Nabi segan. Abu Bakar segan pasal Nabi tu ada. Tak apa, pergilah. Dia pun mayang dengan sahabat. Nabi selak lah ambil tirai tengok. Nabi lemparkan senyuman. Maka sebahagian sahabat sebut seolah-olah itu senyuman terakhir kepada kami. Sedih Nabi wafat. Sayang sungguh kat Nabi dia. Nabi duk cerita syurga ada hak nu, ada hak ni, ada hak nu, ada hak ni. Di mahsyar ada hak nu, ada hak ni, ada. Tak. Kami bukan nak tahu hak tu. Di bahasa saya lah. Yang mereka target nak tu nak duduk dengan Nabi. Soal syurga cerita lain. Tapi soal nak berdempet dengan Nabi itu yang kami nak. Sampai terang tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka naiklah saat Nabi wafat Khalifah Rasulullah. Yang pertama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang sebut Amirul Mukminin, bukan bermula kat dia lah. Amirul Mukminin bermula dekat Sayyidina Umar. Gelaran tu. Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab. Amirul Mukminin
Sayyiduna Utsman ibn Affan, Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah. Baik. Maka sahabat tala terus suruh Sayyidina Abu Bakar nak jadi khalifah waktu tu. Bila naik dia pada waktu tu, saya ringkaskan cerita lah. Ambil ingat balik, tuan-tuan tahu belakang dah. Tiba-tiba berlaku beberapa perkara yang merosakkan agama. Antaranya ada golongan yang tidak membayar zakat. Kita dah belajar dah itu, bagi puak yang tidak bayar zakat, apa akibatnya. Ada golongan tak bayar zakat. Dan yang lebih teruk, ada golongan yang murtad. Tuan-tuan tengok. Nabi baru je wafat, celaru terus. Bukan celaru biasa-biasa, pada sudut akhlak cerita lain. Yang melibatkan kewajipan dalam mempertahankan iman. Kalah zaman tu. Besar, hebat. Bukan senang nak bawa Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan satu fatwa. Kalau orang kata bid'ah, Sayyidina Abu Bakar orang mula buat bid'ah. Bid'ah dia apa? Serang golongan murtad. Perang mereka yang disebut sebagai perang riddah. Sebab apa? Takut benda ni makin lama makin melarat. Ada sahabat yang Islam, maaf, saya tak sebut sahabat ni. Ada waktu tu dia Islam, Nabi wafat, murtad balik. Dia guna balik pakai kepercayaan agama nenek moyang dia hak dulu ni. Sembah patung bahala. Lanta manna uzzah berkurang. Maka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan fatwa serang puak ni dalam peperangan riddah. Antara ketua yang mengaku Nabi adalah Musailamah Al-Kazzab. Kazzab itu pembohong, atau orang dah kata kencing, bohong kuat. Dia mengaku dia Nabi. Tuan-tuan, zaman tu mengaku dah. Tambah zaman lah macam-macam lah. Nabi Melayu, Imam Mahdi, dia nak semua. Mengaji tak pun. Dah bukan nak abang mengaji pasti dapat. Dah, mu mengaji pun dah. Kalau mu mengaji, mu takkan mengaku benar tu. Sebab tak mengaji, dia mengaku benar tu. No? Maka diisytiharkan perang. Siapa yang memerangi, yang menjadi panglima perang, tak lain tak bukan Sayyiduna Khalid ibn Walid. Tapi dalam kisah tersebut susah juga lihat. Orang kena kata lihat. Khalid Walid perang mana sedah piyah dia. Daripada kecil training lawan. Ribah sedah dia. Perang Mu'tah, 9 bilah pedang dia patah. 9 bilah tu patah, bukan takik tiang telefon, tetak kepala orang. Macam mana hancur, wallahu a'lam. Dia pergi sedah dia. Ada satu peperangan itu, saya terlupa nama musuh tu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar hantar surat, hang jangan sampai aku hantar Sayyidina Khalid ibn Walid. Seolah-olah bom atom, bom lah nuklear. Kami hantar bom tangan pun hang tak pakai, kami hantar M16 pun hang tak pakai, kami hantar bazooka pun hang tak heran. Jangan sampai kami hantar nuklear pergi kat hang. Contoh, seolah-olah Khalid ibn Walid itu nuklear. Pum, hancur semua. Tapi bagaimana saat dia berperang dengan Musailamah Al-Kazzab, sampai mereka tipu orang Islam, sampai orang Islam pun ejah balik susun strategi masuk dalam hadiqatul maut, taman maut waktu tu. Masuk taman tu tak boleh keluar lah, pakai mati belakang. Termasuklah Musailamah Al-Kazzab, sehingga kan beliau dipancung. Dia dipancung oleh Khalid ibn Walid. Ni cerita zaman tu. Tuan-tuan, memerangi golongan riddah, yakni murtad. Baik. Itu waktu dia pemerintah. Antara lain, sumbangan dia adalah menyusun ayat-ayat Al-Quran.
Sebab zaman Nabi tak ada Quran. Ada sahabat yang tulis kadang-kadang di atas kertas, tapi kebanyakan hafal. Nabi cakap, Nabi cerita wahyu pakai hafal. Kita tak hafal. Dah lah tak hafal, tak tulis pula. Contoh. Ingat saya, insya-Allah ingat. Lupa. No? Kalau tuan-tuan saya pun lupa juga. Kadang barang tu baru tak siap dia pegang. Kali-kali tengok tak ada dah. Bukan tak ada, lupa tak tahu mana. No? Jenis lupa tak apalah. Kalau dia tulis, insya-Allah tak lupa. Saja nak habaq. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana berlaku perperangan Riddah, ramai sahabat yang hafal Quran mati. Kan saya sebut jadi lihat puak ni. Pasal pun lihat, kita berpegang kepada Nabi kita. Nabi cerita, mau kalau mati syahid ni, macam ni Allah Ta'ala bagi. Tidak ada soal kubur, tidak ada hisab, bulat-bulat masuk syurga. Duduk di dalam taman syurga, bau syurga ni. Cerita sebagai contoh. Mati pun tak sakit. Orang yang mati syahid fi sabilillah. Kita pun semangat lah. Bukan kita lah. Tak layak sebut kita ni. Tapi nak habaq mewakili tentara Islam waktu tu. Maka mereka juga ada Nabi. Konon-kononnya Nabi. Siapa dia? Musalamah. Musalamah pun cerita macam tu juga. Saat lagi ni makalah hampa perang habis-habisan. Perang sungguh-sungguh. Nampak orang Islam ni tengantung, tepak tengah belakang, tosah ada pikir panjang. Bagai contoh. Jadi dua-dua kuat memberi tempuran yang sangat hebat. Kalau perang dengan pasir Rom, musyrikin Mekah, mereka ni takut mati. Sebab tu hentak ramai. Yakin dah menang. Tosah ada lawan dengan kami pasal kami ramai. Padahal kalau ikut kepada kekuatan tak perlu ramai. Adabnya perlu ramai. Tapi hakikatnya bukan nanti ramai, tapi kualiti tu. Macam mana saya pernah maklum kepada tuan-tuan ketika dalam perang bersama dengan Hormuz. Tak silap saya pasti kot. Khalid Al-Walid jalan selesai perang, nak jalan pergi tempat lain. Sayyidina Abu Bakar hantar surat api, dia kata, wahai Khalid, nanti Isat Hormuz ajak perang. Khalid hantar special brand pergi tengok berapa orang musuh mau duk ada. Tengok-tengok waktu tu duk ada lebih kurang 10,000 orang. Kira balik tentera hadir ikut Khalid ni. Kira nombor 1 cepat tu saya kata. Kira-kira semua 3,000 ya. Maka Khalid hantar surat kepada Abu Bakar As-Siddiq minta tentera bantuan. Hantar pergi sampai surat, tak lama sampai seorang kelibat. Tegeduk sampai seorang je. Maka diberikan surat daripada khalifah kepada Khalid. Khalid baca, wahai Khalid, janganlah kamu bimbang dengan keberadaan Qaq ibn Amr. Tu nama dia. Nama dia pelik sikit tapi okey. Qaq ibn Amr. Dengan keberadaan beliau, insya-Allah kamu akan mencapai kemenangan. Tuan-tuan seorang je. Waktu mana nak lawan, Khalid duduk depan, panglima kena duduk depan. Hormuz duduk depan. Hormuz belakang dia tu ada 5 orang. 5 orang tentera hak jenis paku 3, paku 4, paku simen semua ni. 5 orang. Dia kata saat lagi ni waktu aku duk bertembung dengan Khalid, hampa masuk celah tu. Ni main jahat orang panggil. Kau dah tengok daripada jauh. Tuan-tuan, bila lawan-lawan, Pok 5 orang tu masuk. Bila 5 orang tu masuk, Kok masuk. Dia seorangnya. Selesai bertumpuran, debu turun. Bila turun tengok 5 orang tu habis terterak. Kok masih terpecah. Kalau hentak main 12,000 pun semua tak ada arti apa. Nak buat apa? Contoh. Hak main tu pula pedang tak pernah pegang. Contoh sahaja. Senapang pun talau kok lain laras dua kok belakang tembak apa? Bom tangan nak cabut pun tak reti, tak cabut baling dah. Contohlah. Bazooka talau kok lain pergi tekan kena member mati pula. Pada kualiti. Adat kata tak boleh, tapi hakikat ilmu Allah pasti lepas. Kan? Sajalah cerita ni semangat sikit, semangat mak kilau. Semangat mak kilau. Hak depa berlakon tu bau-bau je tuan-tuan. No?
Kalau baca sejarah dia betul, amalan dia besar, amalan dia tinggi. Sebab tu kalau saya tahu, mungkin di sebahagian tuan-tuan yang dah berumur ni hidup pada peristiwa 13 Mei. Cerita kat anak cucu apa berlaku. Pasal apa mereka hebat sampai sebegitu rupa? Sebab amalan mereka hebat. Amalan mereka hebat. Ada amalan hak istiqamah hak mereka buat. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, tiap-tiap pagi sebelum subuh ronda kemah. Kemah tentera mana dia buat sengat, tutup lampu, cari mampus dengan dia. Dia ronda. Tak ada, semua bunyi suara. Bukan cakap sembang, tapi ada amal, mungkin zikir, mungkin Al-Quran. Selesai dia ronda semua, dia berdoa kepada Allah dengan akhlak tentera ku ni, ya Allah menangkan kami. Ni dalaman kena clear. Kalau setakat 20 keluar pamping siang malam, contoh mayang budak, Quran tak pernah selak, tak ada amalan tetap. Adat kata boleh pi lah, boleh pi, tapi pada hakikat susah. Mesti kena dalam ni kemah. Dalam ni kemah muda pun seorang pi. Zaman Nabi tuan-tuan, Umair bin Abi Waqqas, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, umur 15 tahun, tingkatan 3, nak ajak pergi perang. Dia nak pergi perang, tak silap saya perang Badar ataupun perang Uhud, perang Badar. Nabi kata, "Cik oi, tak lepas pergi muda lagi. Tak usah dah pergi." Sebab dia. Padahal nak pergi tu pergi perang, bukan pergi Langkawi. Mungkin bilang kau ni tahan cara lah, sebab Allah nak minta maaf lah, nak buat lagu mana dekat sana pun kita beli tiket sudah habis, kabel car pun dah habis, tahan cara lah, sedih pasal budak-budak ni pergi perang. Perang ni apa tuan-tuan? Boleh jadi balik sihat elok, boleh jadi jasad saja, boleh jadi tak balik terus, tapi dia nak pergi. Pasal apa? Ni dalam ni diasuh oleh Rasulullah. Saat mana tentera Islam bergerak, ni susun ke belakang. Dia duduk pusing ke belakang budak tu, nak ikut juga. Tiba-tiba kan pil juga dengan Nabi. La ilaha illallah, budak ni ikut juga. Bahasa saya, tak boleh mu budak. Wahai Rasulullah, cik nak pergi juga. Jomlah nak pergi juga kah? Sebab khiyau, jom ikut. Balik-balik tuan-tuan, tentera penduduk Madinah sambut. Jasad budak tadi diusung, dipegang, digendong oleh abangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mati syahid di kalangan kanak-kanak. Dahlah dosa tak jenuh, mati syahid pula loh. Syurga esok ronda jenuh dah, jenuh ronda. Tuan-tuan, kenapa? Dalaman mesti kena power. Dengar 13 Mei tu kan parang terbang, saya tak pernah rasa heran. Pasal orang dulu hebat sungguh. Amalan mereka hebat. Kitab di rumah mesti ada. Kitab nipis tu, kitab kuning, kecil-kecil tu, tulisan nak baca pun payah. Hebat amalan orang dulu. Kalau di Kedah, Sultan Abdul Hamid tu kan, Sultan Hamid tu, kedai-kedai Cina pun buah gamak dia. Mereka pun tak tahu siapa dia. Bukan tak tahu siapa dia, tak tahu, tapi dia orang buah. Dia kata ala ong, ala ong. Mai di Bukit Merah, buah arawana. Tak apalah aku suka buah apa pun, tapi tentang kepercayaan tu. Kenapa? Hebat. Hebat. Dia rasa gerun. Rasulullah sebulan sebelum perang, musuh dah gerun. Salah satu perkara khususiat yang tak ada pada orang lain, ada pada Nabi kita. Sebulan sebelum perang, orang dah rasa gerun. Sebab tu tuan-tuan, Nabi asuh sahabat jadi hebat. Bagaimana hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka tuan-tuan, dia kata tak boleh kumpul, pasal Nabi tak buat. Nanti kita lihat kan Nabi tak buat, tak nak buat lah. Senang cerita lagu tu. Dia kata tak boleh wahai Abu Bakar, tak boleh wahai Khalifah nu, sahabat semua pakai syahid habis nu, hak syahid nu semua hak hafal Quran. Dia minta sekali, maka dia pun benarkan untuk mengumpul ayat-ayat Al-Quran. Sampai zaman Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Osman, baru dibukukan Al-Quran dengan rasam Usmani. Maka tuan-tuan sekalian, itulah sedikit sebanyak kisah berkaitan dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Tak habis. Saya kira nak balik dah. Saya tahu tuan-tuan kalau nak balik kan. Saya pun ingat nak cendah balik dah tadi ni.
Allah kuliah pula main dulu. Pagi esok kita balik. Baik. Baca mata hadis dah. La yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk ke dalam syurga tubuh badan yang telah diberikan dengan makanan yang haram. Baik. Ya, yang ni beringat ni tuan-tuan. Okey. Cerita lagu ni. Haram ni dua jenis. Yang pertama haram zat tu. No, haram pada zat tu. Apa dia? Dalam Quran sebut jelas dah. Jenis babi, anjing ataupun arak. Hak jenis tu haram jelas dah. Walaupun duit tu contohlah, duit orang sedekah Ustaz, duit wakaf ni. Awak nak beli arak, boleh kot? Tak boleh. Pasal dia punya, orang panggil apa? Benda tu sendiri. Benda tu sendiri haram. Memang tak boleh. Tapi Ustaz, duit ni, Rahman sudah bagi you. Jibril bagi pun tak boleh. Senang cerita. Nak abad haram pada jasad tu. Itu yang pertama. Yang kedua, benda tu halal. Tapi pendapatan untuk dapat tu haram. Dua. Makanan halal. Dia kata, malam ni Ustaz free. Awak siapa? Ingat nak belajar si kandang. Uish, di mana tu? 786. Loh, tak apalah, saya botok Ustaz tunggu. Contoh. Saja bagi contoh, kalau ada alhamdulillah. Tuan-tuan tak tahu lagi kan? Saya duduk kot ni lah benarnya. Petang kemarin saya ronda naik motor pusing. Saya perasan lah tuan-tuan bertiga orang. Tapi orang tak perasan lah kan. Jangan tengok saya naik motor. Apatah nak kayuh gerek lagi jauh lah. Saya duduk kot ni, saya dah pindah dah. Saya dah pindah dah dan saya pun tak khidmat dah dengan iPad. Saya tumpang je situ. Tumpang pun 8 tahun juga lah. Jadi 30 bulan tu lah saya khidmat sana. Maka saya pun pindah keluar. Duduk kot ni je. Tuan-tuan cari sendiri. Cari sendiri. Tak mahu habak. No? Jadi pagi-pagi tu saya free lah. Kalau nak hello kena teh, insyaAllah saya sampai. Takkan teh saja. No? Tak apa. Tu cerita ni. Lagu ni. Boleh Ustaz, kena 786. Jom lah. Ustaz nak apa? Kambing kah? Apakah? Jom. Dia tak salah. Ji. KBSP bah. EPF bah. Bukan EPF Ustaz. Nampak ceria ni pasal apa? Duit apa ni? Awak tak tengok lagu tu. Tak jarang ajak saya. Kalau tidak kopi pun, kelas pun tak pernah. Alah, semalam ni Ustaz. Sajalah kawan-kawan tanya nak try ada. RM1 dapat RM1,000. Tu buat apa? Tak tahu. Dia pun kata kedai apa tapak kaki tu. Saya pun bagi saya. Dapat sungguh RM1,000 Ustaz. Jomlah. Hak dia nak majak makan je lepas tu halal tak? Halal ya. Nasi kambing sembelih, ayam sembelih, halal lah tu. Tapi pendapatan tu pula haram, maka haram benda tadi ni. Jelas hak tu jelas. No? Tapi yang membimbangkan kita adalah perkara syubhah. Yang ni beringat tuan-tuan. Harakat panjang tu sebab rehat. Syubhah. Kalau nak cerita banyaklah. Tapi saya pilih-pilih ambil hak kena dengan kita. Antaranya buat kerja culah banyak. Tak berkat hak jenis lagu tu. Buat kerja. Dah, sebelum minta kerja, minta sungguh ni. Ya Allah, bila lah nak dapat kerja ni. Orang pergi interview, seronok. Malam tu main tahajud, tak tidur pun tahajud juga. Hantam piah. Buat. Dah, baca Quran, tajwid tak kena, baca bila punya semangat nak minta ke Allah ni. Interview, apa yang kamu akan buat esok ni bila kerja dengan syarikat saya? Apakah komitmen kamu yang boleh membuatkan saya rasa boleh ambil kamu? Tuan, saya ni lagu jenis disiplin punya orang. Tuan-tuan tengok saya pakai smart nak mampu kancing buah penuh ni. Contoh. Tali leher pun sampai ke lutut tu. Contoh.
Kasut tutup kasut kulit tuan. Ni. Esok ni saya akan buat kerja masuk pukul 7. Patutnya pukul 5 balik. 6.30 pun saya balik. Ni dia tuan. Tak ambil saya rugi mampus. Contoh. Waktu interview lah. Waktu interview. Tuan tak suruh pun saya buat. Ni dia. Bab file, bab nak angkat barang. Tak ada suruh orang lain. Ni saya dah. Waktu interview. Bila dah dapat pukul 8 baru masuk. Balik rehat 2 jam setengah. Tak ada pukul 5 tunggu dah. Lagi 2 minit. Ting-ting. Terus balik. 6.30 apa? Hilang. Benda tu hilang. Yalah, disebut keberkatan. Disebut sebagai syubhah juga. Pasal rezeki kita tu dikira setiap minit. Sebab tu saya rasa, ni saya lah, bukan saya nak pendapatan tu tak elok, tapi dari segi keberkatan lah. Saya sendiri khususnya. Mungkin Allah hijrahkan saya pada kali ini, rasa lebih berkah. Dan lebih kena dengan masa saya. Masa saya lebih daripada luar ni, daripada dalam. Tapi lah ni saya rasa lapang, pasal saya bebas. Kemana saja saya nak pergi ceramah, saya pergilah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'atan. Berhijrahlah kamu di jalan Allah, tegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah. Nescaya di atas muka bumi ni kamu akan mendapat rezeki yang berlimpah ruah. Hijrah, tuan-tuan, hijrah. Kalau rasa duduk di, maaf cakap contoh, kalau rasa duduk di sini rasa tak ada rasa mood nak ngaji, tak ada rasa apa, hijrah. Sebab ada orang duduk di sana, kadang-kadang hijrah main Bukit Jadah, dia tengok jemaah ramai lagu dia rasa seronok, dia dapat ngaji. Juga hijrah, dikira rezeki. No? Tak apalah, main tidur pun dapat lagu mana. Jadi main. Ada orang tidur di rumah, apa tak boleh sesong. Nah, contoh. Saya pun kaki tidur juga. Tak boleh cerita lain. Nah, benda syubhat. Contoh lain. Apa dia? Simpanan. Tuan-tuan jangan marah saya lah. Jangan marah saya, jangan balik lagi. Faham tu? ASB. Walaupun bukan nak sambung lena aku panjang lah. Cuma nak habaq, ada fatwa kata boleh, tapi saya lebih suka tak boleh. Sebab syubhat, tak patuh syariah. Pasal apa? Pasal dia pelaburan, dia melabur. Contoh, tuan-tuan, kalau mengaji bab ni lah syarikat ni, nah syarikat Abdan, dia syarikat lah, itu panjang cerita basicnya. Dia kata kami melabur 70 patuh syariah, 30 tak. Contoh, 10% melabur pi rokok, 10% melabur pi arak, 10% lagi judi, contoh sahaja. Hak 70 tu je hak duit. Apabila disebut lagu tu, kita akan kata, lega ustaz. Pasal apa? Saya boh juga SB, tapi saya boh lebih kurang 5,000 tu je. Mungkin 5,000 tu tak termasuk kok no. Hak 30% tu bukan lagu tu kira dah. Boh RM1 pun termasuk hak 30 tu. Jangan buat min. No, ada orang dia bangga, bagus. Saya nak abang apa? Kalau nak pakai hak kata boleh, no problem, pegang pada fatwa tu. Tapi kalau tanya saya, selesa hak mana? Saya selesa tak boleh. Sebab guru saya kata, dia pun tak setuju. No? Rasa macam, bila dengar lagu ni rasa tak sedap hati pula. Kemarin dengar kata boleh dalam YouTube. Ustaz kata tak boleh pula, malam ni rasa tidak tak lena tu pula. Kalau balik saya lagi ni tepuk-tepuk bantai terus mengerah, hak tu tak apa, ikut suka lah. Bila tidur tak lena, mandi pun tak basah, jurus tang lain, makan pun tak masuk mulut, kata hak tu kena keluar. Nak abang kata apa? Takut problem. No, benda-benda yang syubhat. Baik. Itu satu. Keluarlah tabuh haji kan. Sebut tabuh haji teringat hak semalam. Tuan-tuan, manusia ni, hak kita sembang ni syubhat.
Jelas ni. Tubuh yang diharamkan daripada syurga, hadis kata apa? Menterkedarah benda haram. Hak yang tak tahu, balik selak tengok Facebook ke surat khabar ke, hak kes malam ni. Yang haji lebih kurang 400 orang terkadah. Jenis pi daftar swasta. Pakcik tu sedih. Sebab ada yang gadai jual tanah. Ada yang jual rumah lebih kurang. Jual segala jual pasal nak pergi haji. Seronok ni, buat kenduri dah. Semelih kambing, melih lembu ni seronok. Orang kampung pun bagi duit dah. Hantar pergi. Tiba-tiba sampai dekat KLIA, saat-saat delay, tak ada terus. Cek-cek tengok, lu tak ada dah tiket. Ya, kiranya kena bohong. Saya sebut lagu ni lah. Kawan hak bohong tu atau hak terlibat seakan dengan dia, kalau tak sempat taubat, Allah, jangan sembang mahsyar lah. Kita dosa duk sembang barzah. Dosa duk sembang sirat lepas kedak. Barzah tu cukup dah. Kalau dipertontonkan kepada kita azab kubur tu pasal melambung tu nisan. Pasal apa? Kalau sungguh dia taubat sekalipun, pasal Allah ni Maha Pengampun, teruk mana pun Allah ampun insya-Allah. Tapi sangkut dengan manusia ni. Hak mati syahid pun masuk syurga bulat-bulat, kalau hutang sesin pun tak lepas. Satu sen dia tak lepas dia. Ni kalau seorang 40,000 kali dengan 400, nak bayar ke mana? Kalaulah semua tu kata tak apa lah ustaz, kami redha lah buat lagu nak kami halal, payah jumpa dah lagu tu. Ni calak hati ni. Duk harap boleh sebut tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tiba-tiba tak dapat pi. Bakal labbaik tak kelai tu ya. Oi, hang jenuh jawab lah cik. Oi, scammer apa ini? Scammer di mana-mana pun ada. Saya hampir terkena. Saya hampir terkena. Dalam duk cari rumah sewa tu, adalah sahabat jemaah kita bagi, dia usaha cari. Alhamdulillah, saya rasa terharulah ramai jemaah tolong cari rumah sewa. Hantar mai Taman apa Mulia tuan-tuan, Jana Mulia. Ada Mulia tak? Alhamdulillah, mulia orang situ. Mulia. Okey, saya pun telefon dia, kata abang, betul ke rumah? Betul. Masuk 7:05 pasal persewa lama dah lagi. Bila dia keluar, cik masuklah. Tapi cik, saya nak abang ni, ramai berebut tanya ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia nak deposit. Okey, tak apa. Saya pun dengan rasa rajin tu nak main tengok dulu. Tak apa, saya pergi tengok dulu. Tak apa, cik main tengok lah. Main tengok dulu, tak apa. Pergi tengok rumah tu nombor 59. Ronda main tawah, main lebih daripada 7 dah. Makan umrah tu pakai haji lah. Tak ada nombor tu. Yang nasyurnya nombor tu habis dekat 58 je. 59 tak ada. Weh, kata cerdik pak ni. Cerdik. Saya telefonlah jemaah tersebut. Saya kata, kak, dekat taman ni adakah nombor 59? Dia kata, ustaz, tak ada. Taman kami semua genap. 2, 4, 6, 8, 12 59 tu ganjil. Tak ada. Nasib baik tak bagi deposit. Saya telefon balik, tak angkat dah. Bila kita hantar WhatsApp, buat main nombor akaun nak bagi deposit, ting, sampai terus nombor akaun. Hang nak mohon cik oleh lah. Jenis lagu ni tuan-tuan abang lah. Saya buat penutup lagu ni lah. Kenal Imam Haramain. Mungkin saya boleh sebut, mungkin belum. Imam Haramain ni tuan-tuan, waktu dia kecil, duk khayal tu, pak dia alim. Pak dia tak mau walaupun sikit masuk benda syubhah dekat mulut anak dia. Pasal harapan nak anak dia jadi orang hebat satu hari nanti. Ni tuan-tuan, jaga pemakanan anak. Tambah hantar anak pergi tahfiz. Jaga pemakanan. Duduk di tahfiz mereka jaga. Tak boleh makan nugget, makan sosis, makan apa. Balik main rumah, bukan dekat sosis, hot dog terus pun. Benda yang sama lah, nama berbeza.
Tak apa, ustaz tak tahu kedarah tu lah. Tak apalah dia tu. Nak hafal payah tuan-tuan. Benda-benda macam buah pelam. Sebab saya pernah alami benda tu walaupun saya tak hafal Quran. Tapi setiap semester saya kena hafal 1 juzuk. Kali dengan 8 juzuk saya kena hafal. Maka lama terkedarah pelik-pelik. Payah nak ingat ni. Tu tak campur lagi dengan semut hitam. Tak campur dengan kepala ikan. Ni balik rumah makan buah kat tepi. Makan bihunnya mak. Oh, yang anak tu pun. Mak sedih. Pergi belikan kelip. Boleh-boleh kelip. Misai-misai. Makan. Duk heran anak orang 4 tahun habis. Anak ada 16 tahun tak habis-habis. Duk lamnya kuning. Kuning sampai ke sudah. Pasal apa? Makan tak jaga. Ayah dia kata dekat mak dia, saya nak keluar Ustaz. Maka Imam Haramain duduk dalam buayan lekas kecil. Ya. Tuai padi antara masa, esok jangan layuan. Tu saya katalah. Kalau mak Imam Haramain buat lagu tu pelik lah. Zaman tu mana ada lagu tu. Contoh, tiba-tiba Imam Haramain ni khayal lapar. Mak dia tak nak susu. Teringat member sebelah ada susu. Baru lahirkan anak, susu lebih kurang. Buat pergi sebelah, nyusu dengan mak baru. Lena. Balik main. Pak Imam Haramain. Motor saya tambah. Balik main. Cerita. Isteri dia suka cerita. Ni abang tahu tak masa abang keluar sampai dekat simpang tadi ni. Anak kita khayal sungguh-sungguh ni. Rupanya kawan lapak susu. Saya mana ada susu abang ni. Lepas tu saya pun bagi ni kak sebelah ni susu. Dia susu banyak. Contohlah. Lepas tu alhamdulillah Lena elok. Apa tindakan pak dia? Pak dia anak tengah tidur tu pegang kaki buat naik atas, kepala di bawah. Jolok ungkung ni. Bagi muntah balik. Abang awak buat lagu ni lah. Anak duk lena ni bambak siapa buat lagu ni. Ni yang kata pak tadi tak kerti apa. Tu saya tambah lah. Dia kata hantau tak jiran sebelah tu dia belah binatang. Contohlah belah lembu. Ni tuan-tuan ni. Lembu melewat siapa ni. Lembu siapa tak tahu. Orang nak belah kita pun nak belah. Ada kandang belah nak tanpa pun dinosaur ke belah. Ni kandang tak sangkak tak ada. Sangkak boleh lembu pun nak. Ambil banyak lah. Aku belah lembu. Aku dah ambil lembu juga tapi kandang tak ada. Melewat lagu tu. Melewat menterkedarah rumput orang. Makan apa nama ni pokok bunga orang. Tu tak kira lagi orang naik kereta belah mati. Tu tak kira lagi. Hanya dah menjawab esok ni. Jual buang lah senang. Dia kata dia belah binatang tu melewat makan harta benda orang. Dia pergi makan binatang tu, aku tak mau. Dengan hasil makan dia susu dia, jamu anak kita aku tak mau. Kita tengok siapa Imam Haramain sampai ke sudah orang dia sebut nama dia. Keberkatan daripada pak dia jaga pemakanan. No? Wallahu a'lam. Insya-Allah minggu akan datang ni sebelum janji dah, belum janji, tapi minggu akan kata lagi mungkin saya tak ada lah tunai umrah. Tuan-tuan doakan saya dengan jemaah lebih kurang 30 orang. Perlih berapa belah orang tu. Orang baru balik haji kami pergi. Jadi peluang masuk Raudah tu tinggilah insya-Allah. Orang baru balik kami pergi terus 1 Muharram sampai sana. Yang baik daripada Allah, yang kurang comel itu terasa di hati, tak apa nak syok dengar kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحق المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.